tunjang keimanan yang diterjemahkan oleh sahabat kita, sahabat kami, iaitu guru dekat madrasah juga, iaitu Ustaz Izzuddin Luqman. Waffaqahullah bima yuhibbu wa yarda. Dan buku ni bagusnya penulis pengumpul ni, penterjemah ni, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wahtada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina wa yafqahu qawlana ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah wa akhawat, saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam kuliah bulanan kita. Dan alhamdulillah dalam siri-siri yang lepas kita telah berjaya dengan izin Allah Ta'ala, taufik daripadanya, mengkhatamkan salah satu risalah kitab ringkas karangan Al-Imam Al-Mujaddid Al-Faqihul Muhaddith Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal tahun 1206 Hijriah. Dan dalam siri pengajian kita ni, kita telah khususkannya memang untuk penulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerana dengan pengetahuan tentang kitab Syekh ni, pertama, beliau telah berjaya menegakkan dakwah tauhid di bumi An-Najd, bumi Arab Saudi. Jadi kita boleh kata usaha beliau tu telah mujarab lah orang kata. Kita ni kalau kita pergi hospital, kita kata ubat kita ni dah mujarab dah ni, kan? Dah 200 tahun dah orang pakai, dan makin mekar dakwah tersebut. Maka kita ubat cara tu telah berkembang. Maka kita kata kita akan pakai ubat tu mujarab. Bahasa Melayu kita panggil mujarab, bahasa Melayu panggil mujarab. Bahasa Melayu dia berkata bahasa Arab mujarab, itu telah dipraktikkan dan telah berjaya, dan ada produk hasil dia. Jadi Syekh Abdul Wahab ni, dia telah memulakan dakwah sejak di tahun 1115 Hijriah lahir, atau 16 tahun, masa tu 18 tahun umurnya. Dia tambah lagi, lebih kurang 1135 Hijrah lah kita kata, 20 tahun lepas tu dia telah mulakan dakwah tauhid, dan dakwah tauhid telah hidup dan berjaya menghapuskan kesyirikan. Sebab tu kita tengok di Arab Saudi tak ada kubur yang disembah. Tak ada orang ambil keramat-keramat kubur. Tak ada orang minum air gigi ke, air janggut ke, air tapak kaki ke. Tak ada. Tak ada orang buat Abu Yas Kibidi, tak ada. Kan? Sampai Umujah dekat Arab Saudi, kat Mekah tu pun cuba nak sebarkan, pun kena tangkap juga kat sana. Ditangkap 5-6 tahun lepas. Kita baru tergigih lah ni. Sekarang ni barulah tergigih. Oh, kecoh apa semua. Arab Saudi dah buat kerja lama dah. Sedangkan
Ajaran tu wujud daripada Malaysia, muncul daripada Malaysia. Kenapa? Kerana kuatnya dakwah tauhid. Sehingga diceritakan oleh guru kami, iaitu Syekh Saleh Sindi. Dia kata ketika itu hampir di setiap masjid ni, risalah-risalah Syekh Abdul Wahab ni dihafal oleh anak-anak sekecil yang ke depan kita sekarang. Kata Syekh Saleh Sindi, masa aku kecil, tak ada masjid yang tak ada halaqah hafal kitab Usul Salasah, kitab Tauhid dan seumpama dengannya. Dan kata Syekh, dan aku terasa masa tu kekuatan dakwah tauhid masa tu. Masjid penuh. Kan Arab Saudi walaupun kita perangai tak apa-apa kadang-kadang, tapi bila macam azannya, wah, semua macam masya-Allah. Kita tahu kelang kabut pengurusan ni tu orang Arab kan, siapa pernah berurusan dengan orang Arab? Ni kapten tu pernah jadi pilot kat sana ke apa kan? Negara Arab tahulah perangai depa macam mana bab Arab. Tapi bila bab solat, bab tauhid, sekiranya tukang teksi yang bawa teksi pun boleh ceramah pasal tauhid. Saya ingat masa kami belajar tu kami nak pergi tempat Syekh Rabi'. Kami tahan teksi lah. Satu kereta tu berhenti, dia kata, nak pergi mana ni? Nak pergi kuliah Syekh Rabi'. Nak pergi, masuk, bagi percuma. Lepas tu lah tu kata, kamu ni belajar benda-benda Malaysia, Masya Allah, jagalah tauhid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Siap bagi ayat Quran hadis, siap. Tukang buat teksi driver tu, jaga tauhid, anak-anak sekalian, kata semuanya Allah Ta'ala bagi Quran hadis. So kalau datang kat Malaysia tu jadi ustaz lah tu. Kan? Jadi kita kata betapa mekarnya dakwah tauhid di sana, dan telah alhamdulillah, ya, walaupun ada pelbagai ujian dan cabaran, ya, tidak adalah mana di negeri yang tak ada ujian. Dan kita sekarang tahu bahawa ujian mereka sekarang, yalah, mereka ada raja yang agak terbuka dan seumpama dengannya. Tapi alhamdulillah, kita doakan moga Allah Ta'ala terus mekarkan dakwah tauhid di sana. Dan alhamdulillah kat Malaysia pun kita kata kesan je dah mula dah, hasil daripada guru-guru kita yang balik daripada Timur Tengah mengaji tauhid. Kan? Dulu kalau kita tengok dekat media sosial nak dengar orang faham masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, tak ramai masa tu. Sekarang ni ustaz-ustaz tak perlu cakap pun dalam media dah. Semua anak-anak murid dia buat status, tulis, buat video dan seumpama dengannya. Dan kita kata benda ni kena terus dia perlu diteruskan. Tak boleh kata saya tauhid dan belajar. Sebab tu kata Syekh Abdul Wahab dalam risalah dia, Kashfus Syubhat, dia kata barang siapa yang mengatakan at-tauhid qad arafnahu, tauhid ni kami dah belajar dah, dan tak perlu belajar, tak perlu ulang, fa innahu min akbaril jahl, kata Syekh, maka itu adalah kejahilan yang terbesar sekali. Sebab itulah guru-guru kami sentiasa mengulang. Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah ta'ala wa atalallahu umrahu, dulu mengajar kat Masjid Nabawi 20 tahun lepas, mula-mula saya sampai tahun 2006. Masih lagi terus mengajar kita, diulang dengan syarahnya, ringkasannya, apa dia syarah satu syekh, syarah kedua, syarah ketiga, syarah keempat, tidak berhenti. Di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tu tidak berhenti kuliah kitab tauhid. Sebeginilah tuan-tuan, barakallahu fikum, tauhid itu tersebar, tauhid itu terjaga dengan menyebarkannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu ihya'ul ilm, iaitu menghidupkan ilmu itu ialah mudzakaratuhu, iaitu mudzakarah, iaitu kita selalu ulang-ulang pengajian tauhid tersebut. Jadi inilah usaha kita yang sedikit. Moga-moga bila kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, esok lusa, tak tahu bila, jadi kita tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di kalangan orang yang mengutamakan tauhid, menjaga tauhid. Dan kita harap itulah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak harap amalan kita yang tak seberapa ni kita semua tahu. Setiap orang dia tahu tentang diri dia. Dia tahu bahawa amalan dia tak akan mampu untuk masukkan dia ke dalam syurga. Betul lah Khalid Al-Walid bila ditanya kepada beliau, apakah amalan dia yang paling dia berharap masukkan dia ke dalam syurga? Sedangkan kita tahu Khalid Al-Walid, kita tahu kan, tidaklah dia masuk satu peperangan untuk Islam, melainkan dia akan memenangkan peperangan tersebut dengan kuasa Allah Ta'ala. Tapi ketika dia di atas katil kematiannya, apa yang disebut? Dia kata, tidak ada yang aku mengharapkan yang akan selamatkan aku di akhirat kelak, melainkan kalimah la ilaha illallah yang aku ucapkan. Allahu Akbar. Ucapan yang sama juga daripada Amr al-As.
Amr bin al-As radhiyallahu anhu, yang telah berjuang dengan Nabi SAW sepanjang hidupnya. Ketika dia dah nak wafat, dia menangis di atas katilnya memandang ke dinding. Dan kita semua tahu beliau ada anak namanya Abdullah bin Amr al-As, seorang penulis hadis yang terkemuka, pencatat hadis, sahabat yang kedua paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? Anak dia tanya, wahai ayahku, kenapa kamu menangis terisak-isak? Ayah dia kata, aku takutkan keadaanku di akhirat kelak. Anak dia tanya lagi, bukan kau telah melakukan sekian dan sekian untuk agama ni, sekian dan sekian untuk agama? Maka anak dia menyebut satu persatu jasa ayahnya. Ini bukan bab mengungkit-ungkit kebaikan, tetapi jadi ketika orang dah nak meninggal, kita seharusnya menimbulkan perasaan pengharapan padanya kepada Allah Ta'ala, supaya dia ingat, supaya dia harapan dia lebih. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ingatkan kita bahawa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Janganlah seorang itu mati melainkan dia telah memperelokkan zannya, sangkaan dia pada Allah Ta'ala. Dia kena khusus zan. Jadi Abdullah bin Amr al-As, anak Amr al-As tadi, dia menyebutlah kebaikan ayahnya satu persatu kebaikan yang disebutkan. Lalu dia kata, ya wahai anakku, aku dah buat baik sekian dan sekian, dia kata. Tetapi setelah aku menjadi gubernur di Mesir, aku tak tahu macam mana keadaan. Kebaikan yang kamu sebut tu ketika aku bersama dengan Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, aku telah dijadikan gubernur Mesir. Maka ketika tu aku tak tahu apakah perbuatan aku, tindakan aku semasa menjadi gubernur tadi bertepatan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, sebab Rasulullah dah wafat. Tak ada orang nak tegur lagi dah. Dan apa kata ayat hujung ni? Dia kata, dan aku tak ada perkara yang paling aku berharap yang akan dapat menyelamatkan aku daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku memegang jawatan ni, melainkan kalimah la ilaha illallah yang aku ucapkan. Nampak tak? Maksudnya apa? Sahabat yang agung yang telah berjuang untuk agama ni, yang paling berharap dia, benda yang paling berharap untuk jaga amalan di akhirat nanti ialah tauhid. Jadi macam mana halnya kita ni? Maka tak ada benda yang paling berharga bagi kita untuk jaga kita ialah melainkan masalah tauhid. Jadi sebab tu kita kena sentiasa bersemangat untuk mengaji tauhid. Sentiasa kena menggencarkan lagi bahasa canggih kita kan. Bahasa bombastik kan. Ikut PM kita suka bahasa bombastik. Menggencarkan lagi usaha-usaha untuk menyebarkan tauhid dengan pelbagai bentuk pengajaran dan ilmu yang disebarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini muqaddimah kita. Dan kitab yang baru yang kita akan baca, siri yang kedua ni, daripada kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu kitab Usulul Iman. Untuk bahasa Arab dia Usul Al-Iman. Terjemahan bahasa Melayunya Tunjang Keimanan, yang diterjemahkan oleh sahabat kita, sahabat kami, iaitu guru dekat madrasah juga, iaitu Ustaz Izzuddin Luqman. Waffaqahullah bima yuhibbu wa yardah. Ban buku ni bagusnya, penulis pengumpul ni, penterjemah ni, pertama sekali penulis dululah Syekh Abdul Wahab, dia kumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan pokok-pokok usul ajaran ahli sunnah. Walaupun bukan semua, tapi usul iman si masalah rukun iman dan beberapa masalah tambahan dibawakan dalil-dalilnya. Kerana Syekh Abdul Wahab ni sangat suka mendekatkan umat kepada dalil. Dan dia tahu ada kitab yang banyak, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi beliau tahu bahawa orang-orang awam nak baca kitab yang tebal-tebal ni berat. Dia tengok kitab pun dah takut dah. Misal Arab lah, kalau kat Malaysia, kalau kita buat kuliah, ustaz buat kuliah kitab Arab tebal ni, Fathul Bari, terkejut orang tengok kan. Jadi Syekh ni, antara usulub dakwah Syekh ni, dia akan ambil kitab-kitab yang akidah, kitab-kitab hadis yang canggih-canggih ni, beliau akan ringkaskannya dan tulis dalam bentuk yang sangat mudah untuk difahami oleh orang awam yang duduk padang pasir, yang kerja mereka mengembala kambing, unta, menanam pokok kurma, bukannya ahli falsafah,
bukannya orang-orang yang hebat ketika tu di bumi Dir'iyah, Uyainah, Unaizah, di Riyadh dan Najd ketika itu. Jadi kita akan tengok cara Syekh sangat simple dalam penulisan kitab. Dan alhamdulillah, penterjemah kita ni, Ustaz Izzuddin ni, bukan sekadar telah terjemahkan, bahkan bila telah bawa dalam mukadimah kitab ni sejarah Syekh Abdul Wahab. Tuan-tuan boleh baca lah, saya tak uraikan kan, berkenaan dengan biografi. Okey, bacalah. Dan ini tokoh yang sangat kontroversi, yang banyak orang tuduh dengan pelbagai tuduhan. Kalau siap ada gambar lagi dalam ni, iaitu tuduhan-tuduhan berkenaan dengan gambar konon-konon itu gambar Syekh Abdul Wahab ila akhirih, dan juga jawapan-jawapan kepada tuduhan ke atas Syekh Muhammad Abdul Wahab. Cantik buku ni. Okay? Kalau kita tengok lampiran 5 muka surat 63. Lampiran 5 muka surat 63 tu setiap penterjemah dia bawakan peta lagi, masya-Allah. Dakwah kerajaan Uthmaniyah masa tu. Dan kemudian beberapa tokoh pada zaman tu yang sokong Syekh Abdul Wahab, dan kemudian nampak tak muka surat 67 yang konon-konon yang orang kata itu muka Syekh Abdul Wahab. Dan penterjemah ni Ustaz Izzuddin ni bagus, dia telah bawakan gambar sebenar. Itu bukan gambar Syekh Abdul Wahab tu, Ustaz 67 tu. Ya, so masa ni kamera belum ada lagi. Masa zaman Syekh Abdul Wahab kamera tak ada lagi. Jadi tahun 1906 orang selalu keluar kat Facebook, nampak ni lah muka Syekh Abdul Wahab tu, bengis betul muka dia, muka macam ISIS, nampak oh. Tengok muka orang lain rupanya. Orang kita pun ustaz-ustaz bengong ni pun sebarkanlah dalam Facebook dia orang. Minta maaf sebab tiba-tiba dah terkasar pula. Ustaz-ustaz bengong saya kata. Kan? Tak reti. Oh lah, dia anak kecil dengan silap pula ni. Yang tu ada, ya, tak reti. Jelas kebodohannya, ketidakpintarannya tu. Kajilah sikit, bukan susah pun. Kan? Nah, dan juga beberapa risalah yang lain lah. Macam mana Syekh dijawab, dan macam mana sebenarnya penentangan berkenaan dengan Wahabi ni diwujudkan oleh penjajah British sebenarnya. Boleh baca mukadimah ni, ringkas je, tak banyak pun. Ada cerita dalam 60 muka surat dia. Tuan boleh tengok daripada muka surat 16, daripada muka surat apa ni, 1 sampai muka surat 67 berkenaan biografi. Cuma saya tak naklah huraikan biografi ni, kita nak hurai kitab. Okay, biografi ni tuan-tuan baca sendiri pun okeylah. InsyaAllah kita akan faham. Jadi marilah kita buka teks risalah. Saya ada barcode dia kalau baca dalam bahasa Arab. Siapa tak puas tengok dalam bahasa Melayu, kan, tengok Arab, teks Arab dia ada barcode kat situ, dan tengok muka surat seterusnya, muka surat 70. Yang ni lah Syekh mulakan. Tapi sebelum mulakan dulu, mari kita tengok apakah maksud usul iman. Apa maksud usul? Usul ni kalau bahasa Indonesianya pondasi, bapak-bapak sekalian. Pondasi, foundation lah. Usul. Usul ni ialah kata jamak, plural. Kalau satu dipanggil aslun. Biasalah saya suka menulis kan. Okay? Boring duduk okay? Aslun. Aslun ni asas. Aslun ni asas. Jamak dia atau plural dia ialah apa dia? Usul. Usul. Foundation. Dan siapa yang mengaji, contoh mengaji usul fiqh ke usul hadis ke, dia akan bagi takrifan usulnya apa, iaitu apa dia? Ma yubna alaihi ghairuhu. Saya bagi bahasa Arab lah, bagi canggih pelajar-pelajar kita, bagi jemaah kita. Lepas ni belajar usul-usul tu apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu, iaitu apa-apa yang dibina ke atasnya, di atasnya, selainnya. Maksudnya usul tu ialah foundation lah. Apa saja yang dibina di atasnya, maka yang ini kita panggil usul. Kan? Apa yang dibina di atasnya macam akar. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran,
Pokok tu dia ada asluha thabitun wa far'uha fis sama', surah Ibrahim. Kalimah la ilaha illallah tu seumpama pokok yang akarnya, asasnya thabitun, yang kuat. Wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Yang pokok ni menghasilkan buah-buahan yang banyak untuk orang yang memakannya. Jadi usul maksudnya apa? Asas, akar, tunjang. Sebab tu dia terjemah dengan tunjang keimanan. Kenapa? Sebab inilah dia persoalan-persoalan iman yang paling penting. Sebab tuan-tuan, Allah Ta'ala menamakan, memberi perumpamaan iman tu macam pokok di tanah. Saya lukislah. Walaupun tak pandai melukis, tapi kita cubalah lukis. Allah Ta'ala kata iman tu macam pokok. Kita semua tahu pokok ni makin besar dia punya akar dia, akar tunjang dia tu. Allah Ta'ala kata iman tu seumpama pokok yang asluha thabitun. Thabit. Thabit. Akarnya kuat. Wa far'uha fis sama'. Dan dia punya apa? Cabang-cabang dia tu cemerlang di atas, naik ke langit. Pokok. Tu'ti ukulaha. Pokok tu ada bagi makanan buah-buahan. Kulahinin bi'idni rabbiha, sentiasa menghasilkan buah. Okey, yang ni aslul apa? Ini masalah iman, tauhid, manhaj. Ini asl. Tiang dia ni apa? Ini rukun Islam. Maksudnya kata rukun arkanul Islam khamsah, rukun Islam. Rukun tu tiang utama. Kemudian yang ni dia punya apa dia, cabang-cabang lah. Ini amalan-amalan Islam yang lain. Yang Nabi kata Islam itu ada bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Jadi kalau katakanlah, kalau cakap, kita kata pokok ni tak ada buah, tinggal batang-batang, kita panggil dia pokok lagi tak? Satu pokok, daun ni semua dah habis, musim luruh, kita masih panggil dia pokok tak? Pokok. Okey, kita potong ni, gelembung habis, kita panggil pokok ke? Tak, kita panggil tunggul lah. Kita tak panggil pokok dah, kita panggil tunggul. Orang Penang panggil apa? Tunggul lah. Sama, tunggui, tunggui hang ni, tak? Kan, betul tak? Orang Penang kata kan, tunggui hang ni, tak boleh pakai tak? Betul? Kata? Tunggui apa tak boleh buat, kata. Kita pokok tak ada buah, tak ada apa semua, macam itulah. Jadi asluha thabit. Tapi kalau pokok besar, akar tak ada, tak boleh hidup. Itulah, macam itulah perumpamaan ni, agama ni usul dia tauhid, akidah, manhaj. Menghasilkan rukun Islam, solat, zakat, puasa, haji, lepas tu hasilkan lain. Birrul walidain, sedekah, jihad fisabilillah, qiyamul lail, al-ihsan ilal ghair, bercakap amanah, jujur. Dan bila dah ada semua tu, keluarkan buah pula. Orang keliling dapat rasa hasilnya. Muaz keliling dapat hasil. Belajar Quran Sunnah, dia sebang Quran Sunnah kampung dia. Tak betapa banyak kebaikan yang ada bila orang sunnah ada di satu negeri, di satu kampung. Ada kelas pengajian Quran, ada halaqah Quran, hafaz Quran. Lihat di Indonesia, orang ni saya balik daripada Jakarta, macam mana ustaz-ustaz sunnah, kami berjumpa dalam satu daurah di Jakarta. Ada lebih kurang 100, hampir 100 orang ustaz-ustaz sunnah yang balik daripada Yaman, Jordan, Arab Saudi apa semua. Setiap ustaz-ustaz tu semua ada markas dakwah dia, ada madrasah dia, ada ma'had dia. Bila tanya, ustaz, mahad ustaz ada berapa orang? 3,600 orang. Mahad ustaz berapa orang? 1,900 orang. Mahad ustaz, nampak tak? Dah hasilkan pendakwah, hasilkan ustaz, apa semua, Masya Allah. Mekar dakwah sana. Macam itulah dia, barakallahu fikum. Itulah Allah kata, tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Pada setiap musim dia menghasilkan buah. Dan buah, kalau buah dah tersebar, tu belajar sains kan? Macam mana tersebarnya pokok. Buah tu, bila binatang dia makan buah, dia buang. Apa? Tumbuh pokok baru pula. Macam itulah juga kita ni. Bila kita ajar orang tauhid, ajar akidah sahih, ajar ilmu yang sahih, campatlah dia ke mana pun. Pulau ke, seberang ke, Kedah ke, Perak ke apa. Kalau dia ada tauhid yang sahih, yang menghasilkan akar, menghasilkan yang ada akar yang kuat,
tiang dia bagus, batang dia bagus, kemudian dia ada dia punya cabang-cabang dia, hasil buah dia, insya-Allah pergi mana-mana pun dia akan manfaat. Lepas itulah Nabi Isa alaihi salam kata apa? Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Ya Allah Ta'ala jadikan aku ni diberkati di mana saja aku berada. Bukan maksudnya jasad ni saja diberkati, maksudnya bila dia berada kat tempat tu dia ajak kepada tauhid, dia ajak kepada dakwah sahihah, ajak kepada Quran dan sunnah. Ulahin bin rabiha. Maksudnya mubarakan aynama kuntu, di mana saja letak pun. Sampai pendakwah kita hantar ke Amerika Syarikat, pergi tengok kat England sana. Berapa banyak markas-markas ahli sunnah terbina dengan ni. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Kerana apa? Kerana hasil dakwah yang sahihah. Barakallahu fiqh. Jadi kitab kita ni nak sebut usulul iman, iaitu apakah dia hadis-hadis yang menjadi foundation untuk iman. Jadi asas untuk kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mari kita tengok bab yang pertama. Mengenal Allah dan beriman kepadanya. Muka surat 70. Barakallahu fikum. Nah. Kitab cukup dah habis dah kitab. Ada lagi? Siapa nak kitab boleh ambil lagi dalam kotak ni. Harga dia tak mahal lah. 3 kali Starbucks je, okay? 3 kali Starbucks lah. Kalau tak minum Starbucks, nasi lemak 4 bungkus lah. Nasi lemak ayam, okay? Nasi lemak ayam sekarang RM8, pening RM8 kan? Kan? 4 bungkus RM32 lah. Samalah buku ni RM30. Okay? Nah. Jadi hadis tajuk pertama, mengenal Allah dan beriman kepadanya. Dan itu hakikatnya, itu awal agama ini ialah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Hadis Nabi ke bukan? Itu ucapan sebahagian ulama. Tetapi ada tak dalil bahawa awal-awal agama ni mengenal Allah Azza wa Jalla? Dia banyak sekali. Kan? Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahawa perkara pertama sekali yang perlu didakwahkan adalah mentauhidkan Allah. Dan kita semua tahu hadis Muaz bin Jabal, kan? Yang Nabi hantar Muaz bin Jabal ke mana? Ke Yaman. Apa pesan Nabi? Wahai Muaz, engkau ni akan dihantar ke negeri kebanyakan penduduknya ialah ahli kitab. Dan mereka ini, hati mereka ni lembut. Dan ucapan mereka itu bersopan santun. Maka hendaklah wahai Muaz, perkara pertama yang engkau ajak itu ialah kepada tauhidullah, ila an yuwahhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya mereka telah ikut engkau wahai Muaz dalam masalah tersebut, perintahkan pula mereka untuk salat 5 waktu sehari semalam. Dan kalau mereka pun dah salat, maka perintahkanlah mereka pula untuk memberi zakat. Dan jauhilah wahai Muaz daripada mengambil harta terbaik daripada mereka ketika kamu nak ambil zakat. Iyyakum wa kara'ima amwalihim. Jauhilah kamu akan ambil harta yang terbaik. Zakat ni ambil sederhana je. Kalau dia bela kambing, ada kambing grade A, grade B, grade C. Ambil zakat kambing grade B dia. Jangan ambil grade A. Iyyakum wa kara'ima amwalihim. Hati-hati kamu, jangan ambil lebih dan jangan ambil harta yang terbaik. Ambil yang sederhana je untuk zakat. Sesungguhnya tidak akan ada hijab di antara orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kita dengar hadis tu, jangan zalimi itu, jangan zalimi orang kaya dalam hadis tu. Kalau orang kaya dalam bab ambil zakat tak boleh, tidak boleh dizalimi. Orang kaya tak boleh dizalimi, padahal tak ada efek pun kalau kita ambil lebih sikit. Tapi tak boleh, haram. Ambil zakat lebih pun tak boleh, haram. Maka bagaimana pula halnya kalau kita menzalimi orang yang susah? Barakallahu fiik. Jadi hadis tadi dalil bahawa masalah tauhid itu masalah yang paling utama. Dan kita semua tahu Nabi SAW bila sampai kat Mekah, dakwah kat Mekah, pertama sekali dakwah kepada tauhid. Tuan-tuan pergi umrah, naik Bukit Safa, ada 7 kejadian di Bukit Safa. Tanya mutawif. Ada 7 kejadian di Bukit Safa. Salah satu kejadian yang masyhur apa dia? Ketika Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, apa dia? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga kamu terdekat. Maka dalam Sahih Bukhari disebut, macam Nabi SAW mengumpulkan
Semua orang anak beranaknya daripada atuk yang ke-6 atau atuk yang ke-4. Kan? Boleh kata ya Bani Abdul Manaf. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Atuk yang ketiga, keempat. Nabi SAW seru semua ni, wahai keluargaku, kumpul. Wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani sekalian, anqidhu anfusakum, selamatkan diri kamu. Sesungguhnya tidak ada siapa yang boleh selamatkan kamu melainkan Allah Azza wa Jalla. Selamatkan diri kamu dengan mentauhidkan Allah. Ila akhirih. Kan? Sampailah ke bawah, sampai ke anak disebutkan. Hadis yang masyhur tersebut. Jadi kita semua tahu bahawa perkara pertama ialah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Mengenal Allah ni kena kenal apa? Kata para ulama, mengenal Allah ni 4. Mengenal wujudnya Allah, mengenal rububiyahnya Allah, mengenal, kita tulislah apa dia, apa yang kita kenal Allah Ta'ala. Yang wajib ke atas kita untuk mengenal Allah itu ada 4. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Usul Iman. Yang pertama, perkara yang wajib dikenali, diketahui. Dan ma'rifat tu maksud diketahui. Dia kata dikenali, itu terjemahannya tentang Allah Ta'ala. Iaitu pertama, mengenal wujudnya Allah. Nanti kita akan huraikan sikit. Yang kedua, mengenal perbuatannya dan pekerjaannya. Perbuatannya, dah faham dah tu. Perbuatannya, iaitu rububiyahnya. Yang ketiga, mengenal nama dan sifatnya. Asma dan sifatnya. Asma wa sifat lah. Saya tulis ni Rumi lah tuan-tuan. Okay. Yang keempat, mengenal hak-haknya. Daripada hak-hak dalam bab ibadah. Iaitu uluhiyahnya. Ini tauhid 4 saja. Bukanlah, bukan tauhid 4, tauhid 3 mungkin. Tauhid lah ni. Apa yang kita kenal Allah? Kalau orang tanya, apa yang nak kenal Allah Ta'ala? Pertama, kita kena kenal wujudnya Allah Ta'ala dulu. Dan kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4 ni, kita boleh buat piramid. Kita boleh buat piramid. Yang pertama, ini satu ni, wujudnya Allah. Yang kedua, rububiyah. Yang ketiga, asma. Yang keempat, uluhiyah. Kenapa saya buat macam ni? Tazarihullah. Sebab level yang paling rendah sekali untuk kita kenal Allah ialah kita tahu Allah Ta'ala itu wujud. Itu level paling rendah. Kalau dia kata Tuhan wujud tak? Wujud. Ini level paling rendah sekali dalam masalah mengenal Allah Ta'ala. Tahap yang paling bawah sekali. Kenapa kita tahap yang paling bawah? Basic sekali. Kau tanya anak ni, Tuhan ada tak? Ada Allah tak? Tanya dia. Dia kata ada. Tuhan ada. Yang pergi sekolah kan ada. Kan? Allah Ta'ala ada, Tuhan ada. Dan kalau kita pergi jumpa Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, Tuhan ada tak? Ada, masih ada. Tuhan ada. Dan ini adalah fitrahnya manusia. Adanya Tuhan ni fitrahnya manusia. Semenjak pada zaman dulu, zaman sekarang. Lepas tu dalam Al-Quran, bila kita tengok sejarah Al-Quran, ini disebut oleh Syekh saya, Syekh Salih Sindi, dalam Syarah Usul Salasah, dia kata, kalau kita tengok Al-Quran, kita akan dapati
hampir semua kaum-kaum yang Allah Ta'ala hantar pada mereka Nabi, semuanya mengiktiraf adanya Tuhan. Kecuali satu dua dia tokoh kesesatan dalam Al-Quran yang tak mengaku Tuhan. Seperti Namrud, seperti Fir'aun. Dua ni. Yang lain semua beriman. Sebab itulah illa syirrimatin qalil, ini kan satu kelompok yang sikit. Tetapi malangnya sekarang, kelompok yang tak percaya Tuhan ni menjadi majoriti di negara barat. Sebab itulah dahulu perbincangan untuk menetapkan, nak mengkonfirmkan adanya Tuhan ni hampir tak ada dalam kitab-kitab. Sebab apa? Sebab semua percaya Tuhan dah. Cuma perbincangan ialah macam mana nak tetapkan bahawa yang Allah Tuhan yang sebenar yang menciptakannya, bukannya dewa, bukannya apa, bukan. Tapi sekarang apabila telah dirosakkan fitrah tersebut, alam terjadi dengan sendiri, yang tak logik, tak masuk akal langsung, mulalah para ulama kembali berbincang macam mana nak mengisbatkan adanya Tuhan. Lalu dibawalah macam-macam perbincangan di kalangan para ulama. Yang ni bukanlah kat sini makamnya untuk kita huraikan. Itu kena masuk kelas akidah yang khusus, pengajian khas. Tapi cukuplah kita kata alam ni ada penciptanya, ada 4 bukti bahawa adanya wujudnya Allah Ta'ala. Ada 4 benda lah yang boleh wujudkan Allah Ta'ala ada. Satu dipanggil kaedah sebab dan musabbab. Dia panggil dalil, sabab wal musabbab. Kalau tuan-tuan rasa macam tinggi sangat perbincangan ni, tuan angkat tangan ustaz. Apa ni ustaz? Pening ustaz cakap ni. Kata 4 benda yang nak isbatkan, 4 dalil akal yang ada asalnya dalam Quran, nak mengisbatkan adanya pencipta. Yang itu dipanggil pertama dalil, dia pakai Rumi lah. Pertama dalil sebab dan sebab, sebab dan penyebab. Okey, saya bahasa dulu. Yang kedua dalil itqan. Yang ketiga dalil al-inayah. Yang keempat dalil at-taskhir. Yang keempat dalil 5 at-talazum. Kekal bahasa Arab tu supaya malas nak terjemah. Okey. Supaya sampai tak datang kelas dia tak tahu lah. Datang kelas dia tahu. Okey. Okey, apa itu dalil sebab dan penyebab? Dalil adanya pencipta alam ni, yang dalil ni hatta orang Arab Badui pun pakai dalil ni. Apa dia? Kalau ada benda, maksudnya ada yang menciptakannya. Yang ni dalil paling basic sekali. Kalau ada benda, pasti ada yang menciptakannya. Kan kalau kita masuk hutan, tiba-tiba nampak satu istana besar. Oh, terjadi dengan sendiri. Dia kata, gila. Punya bangunan besar, dengan siap binaan, dengan siap ada ukiran-ukiran, dia kata terjadi dengan sendiri. Mesti kita kata tak. Tapi malangnya, bila kita tengok makhluk yang lebih kompleks, manusia, tangan manusia ni benda yang paling kompleks sekali tuan-tuan. Berapa banyak urat dalam ni, banyak otot apa semua yang boleh bergerak macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah, apa semua ni. Bukan senang ni. Satu ciptaan yang amat kompleks, adakah mungkin dia terjadi dengan sendiri? Tak mungkin jadi dengan sendiri. Tak logik. Lepas itulah dalam satu buku nama buku tu Al-Islam Yatahadda. Islam mencabar. Okey. Buku tu dia cabar teori apa? Teori orang barat yang kata alam ni terjadi dengan tanpa dirancang. Tuan-tuan orang Penang ni macam canggih kan, betul tak? Dibuka oleh British tahun 1786 lagi dah. Jadi bahasa orang putih mesti hebat. Jadi dia panggil chaos theory. Chaos, tahu chaos? Kelang kabut, huru hara. Maksudnya contohnya air. Air nak hasilkan molekul air, apa dia tuan-tuan? H2O. Mesti dia jawab laju je kan. H2O. Betul tak? H ni apa dia? Hidrogen
dua molekul hidrogen. Dua ke satu? Dua molekul hidrogen. Kemudian ada satu molekul oksigen. Hidrogen, tak kisahlah betul ke tak lukisan saya ni. Dan satu molekul oksigen. Untuk hasil satu molekul air. Okey. Dia kata alam ni ada gas oksigen, ada gas hidrogen. Lepas tu berapa tahun belum berlanggar jadi satu molekul air. Tak sengaja. Berlanggar jadi air. Berlanggar jadi gas. Berlanggar jadi angin. Berlanggar jadi ini main chaos teori. Maksudnya semua tak dirancang. Dia kata dulu orang yang cadangan chaos teori ni tuan-tuan, yang bawa kerja dapat hadiah Nobel tuan-tuan. Meripik ni idea macam ni dapat hadiah Nobel. Betul, saya bukan cerita lawak, dapat hadiah Nobel Prize. Allahul musta'an. Okay. Kata Syekh Wahiduddin Khan dalam kitab tadi Al-Islam Yatahadda, Islam tu mencabar. Dia kata apa pun dari segi matematik pun tak logik. Ada berapa gas dalam alam? Yang baru lepas, yang mesti ada berapa gas? 14 gas. 14 gas. Kita boleh hafal kata 4 tu. Gas tu ada banyak gas tu. Table tu kan. Bukan dulu main hafal masa nak SPM tu. Perempuan banyak gila gas. 46 lebih ke 30 lebih gas. Table tu kan. Ada cikgu Ustaz ni tak ada? Apa lagi? Macam-macam tu. Ustazah ada, cikgu English dia saya nampak tadi kan. Kan? Gas punya lah banyak. Dari segi matematik je, tuan-tuan belajar matematik kebarangkalian kan. Apa tu kebarangkalian? Probability. Masya Allah, dah orang Penang canggih lah. Cakap kebarangkalian dia cakap putih kan. Shilling, saya ambil shilling tuan-tuan. Ni kelas apa ni Ustaz ni? Kalau baca kitab ke kelas apa ni kan. Shilling ni ada kepala, ada ekor, betul tak? Berapakah peratus kalau saya buat macam ni? Maksudnya berapa peratus saya akan angkat kepala? 50-50. InsyaAllah. Kalau 2 shilling, bukan 1/5, 1/8. Untuk saya keluarkan kepala-kepala dua-dua sekali. Dia boleh jadi kepala-kepala, kepala ekor, ekor kepala, ekor-ekor. 1/4 lah kita ada. 1/4. Kalau 1 shilling. Kalau 2 shilling, bukan 1/8 lah, 1/16. Makin susah lagi. 3, 4, 5. Kalau 5 shilling lagi semua dapat kepala. Pening kepala. Kebarangkaliannya sangat tinggi. Lepas tu kata Syekh kata, apakah kebarangkalian dari segi matematik untuk hidrogen ni tiba-tiba terjumpa dengan oksigen daripada 46 gas tiba-tiba jumpa 2 dengan 1. Syekh Wahiduddin Khan ni dikira dari segi matematik, dia kata 3 juta something, 1 daripada 3 juta something. Mana dari segi kebarangkaliannya hampir mustahil untuk gas tu belaga sendiri untuk jadi hasilkan satu molekul air. Dia macam inilah senangnya teori chaos ni tuan, yang merepek ni. Tuan letak telur kat ujung ni, letak tepung kat sana, mentega ujung sana, gula dekat sana, lepas tu yang ni icing sugar, yang ni sebut penaik. Kita tunggu berapa juta tahun nanti dia tiba-tiba ada kucing terlanggar tepung, terbawa lah tepung tu pergi jual mentega. Tiba budak-budak kecil pijak-pijak pula tepung dengan dia pijak pula. Apakah kebarangkaliannya untuk dia tiba jadi kek? Koko crunch kan. Kebarangkalian dia untuk jadi kek tu amatlah hampir tak ada, mustahil. Jadi cuba fikir logik lah, wahai pemenang Nobel Prize, untuk dapat dengan satu molekul air perlukan matematik 1 per berapa juta, 1.3 juta something kebarangkalian untuk gas tu bertemu dengan sendiri, tak dirancang dan menghasilkan satu molekul air. Masya Allah. Islam jawab dengan matematik. Lepas tu kita tak logik. Lepas tu kita tengok budak kecil, fitrahnya akan berpegang pada konsep sebab dan musabab. Tak percaya, balik rumah ni anak kita kecil, kita usik belakang dia. So kita buat macam ni. Siapa buat?
Betul tak anak kecil kita? Tak ada pula kata terjadi dengan sendiri ke ni? Jadi dengan sendiri ke ni? Mana ada? Tak ada jadi sendiri. Sebab apa? Sebab dia tahu tidak ada benda yang wujud dalam muka bumi ni serta pergerakan, melainkan padanya mesti ada yang penyebab. Itu yang pertama. Sebab itulah Arab Badui datang seorang tokoh Asy'ariyah sifat 20. Kami telah menjumpai beberapa ratus cara mengenal bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Arab Badui kata, apalah hampa ni pening-pening kepala 100 cara mengenal Allah Ta'ala wujud. Kami tengok taik unta pun kami dah tahu dah Allah Ta'ala itu wujud. Sebab Asy'ariyah kan kata tak boleh beriman, tak sah beriman Allah Ta'ala itu wujud sehinggalah kita kena pakai dalil akal. Kalau Asy'ariyah punya cara lagi pelik, kena tahu Allah Ta'ala tu tak diam, tak bergerak, tak duduk, tak ni, tak murakab, baru dah kata Allah Ta'ala tu wujud. Ini semua kaedah merepek. Quran, kaedah Qurani dah jawab. Dan kaedah sebab dan penyebab ni, adakah kaedah direka oleh para ulama? Tak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Tur. Allah Ta'ala sebut dalam surah Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu yang diciptakan dari segala sesuatu atau mereka yang menciptakan? Kita ada dua kemungkinan je. Kita pencipta atau kita dicipta. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau mereka telah ciptakan langit dan bumi, bahkan mereka semua tidak percaya kepada wujudnya Allah. Ini sebab nama sebab. Betul, dalam Quran banyak Allah Ta'ala, lihatlah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Itu betul. Yang kedua dalil apa tadi? Dalil al-itqan. Itqan ni maksudnya ialah the precision. Bahasa orang putih. The precision of the creation. Apa itu precision? Kehalusan dan ketepatan pada makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Itqan. Sesuatu yang very precise. Bahasa orang putih ni, sesuatu yang sangat halus hasil pembuatannya. Adakah kita kata dia jadi dengan sendiri, tuan-tuan? Tak. Cuba kenduri kahwin, tak rancang, tak bincang, tak meeting buat kenduri kahwin. Kelang kabut tak? Oh, siapa nak angkat nasi, siapa nak ini. Tak apalah kita, tak apalah, hari kenduri kan baru kita fikirkan lah. Apa jadi kat kenduri tu? Kelang kabut, siapa nak angkat lauk, siapa nak order ayam, siapa nak angkat pelamin, siapa nak apa semua. Kelang kabut tak? Itu baru kenduri kahwin. Nak mentadbir alam yang ada berbilion spesies. Adakah yang setiap spesies tu pula sangat halus ciptaan dia, sangat cantik dan sangat teliti, maka kita akan kata tak mungkin dia terjadi dengan sendiri, mestilah ada suatu kebijaksanaan di sebaliknya. Lepas tu sekarang ni banyak ahli yang pendakwah-pendakwah kita di barat, bila berdebat dengan orang etis ni kata alam ni cipta tak? Alam ni jadi dengan sendiri kata etis tu. Oh iyalah, dia jadi dengan sendiri automatik. Dia kata dalam badan kita ada DNA tak? Ada. Bahkan semua benda dalam dunia ni ada DNA. Pokok ada DNA, harimau ada DNA, kambing ada DNA, cacing ada DNA. Tahu tak DNA tu apa? DNA itu ialah satu juzuk dalam badan kita yang paling asas sekali, yang menyimpan apa dalam tu? Maklumat tentang genetik kita, diri kita. Sebab tu kalau tengok kenapa anak muka bapak dia atau muka mak dia, macam mana bapak dia paskan benda tu. Kadang-kadang cara jalan pun sama, betul tak? Cara jalan pun sama. Jadi jalan sepiji je bapak dia jalan. Kadang-kadang cara dia gerak-gerak kan, dia setengah tu pula yang ingit macam ni kan, ada sepiji. Jadi mana datang ni? Genetik, tuan-tuan. Dan sesuatu buku, kalau kita pegang buku ni banyak maklumat tak? Kalau kata, buku ni tertulis dengan sendiri, mesti kata, penipu lah dia ni. Tak logik, buku yang punya banyak maklumat ini tertulis dengan sendiri. Sedangkan dia sangat detail, precise, ada gambar apa semua. Tak mungkin ustaz ni tiba-tiba dia termasuk gambar ke, terlanggar ke, tertekan, terkeluar gambar, tak. Terdownload ke apa, tak mungkin. Mesti dia rancang, dia teliti, dia tengok. Kalau itu halnya, macam mana dengan halnya genetik? Ya, lepas tu lah satu pendakwah tu pergi dekat negara barat, dia bawa satu buku ensiklopedia.
Dia tengok, "Ini tengok buku ni bagus tak?" "Oh bagus, ini satu pensyarah dekat negara Universiti Barat terkenal, Oxford. Buku ni sangat bagus ni. Oh, ini disusun dengan baik apa semua." Sekali yang pendakwah tu kata, "Profesor, buku ni dia tertulis dengan sendiri," dia kata. Dia kata, "Tak mungkin. Ini bagus tulisan ni." "Okey, doktor," dia kata, "Profesor, dalam badan kita ada DNA tak? DNA kita precise tak? DNA kita halus tak? DNA kita tepat tak?" "Tepat." "So kenapa profesor kata buku ni ada penulis dan DNA tu jaringan sendiri?" Profesor tu diam tu kan. Ada video, nanti saya forward dia. Jadi poin dia apa? Penciptaan. Dan ada tak di dalam Al-Quran? Ada dalam Quran. Halusnya ciptaan tu, tepat dan canggih ciptaan tu. Kita punya urat-urat kita tepat. Kita punya, Masya Allah lah badan kita ni. Kenapa kita tersedak, tuan-tuan? Sebab orang sebut. Kenapa kita tersedak, tuan-tuan? Yes, kita minum air, tak baca bismillah, syaitan kacau kita. Minum dengan cepat-cepat, saluran air masuk ke dalam saluran pernafasan. Lalu kita terkeluar. Kita keluar. Kita tu automatik ke sengaja? Automatik. Maksudnya badan kita ada self defense. Ada sistem dia sendiri. Bila masuk air, automatik keluar. Tak ada pula kita tu, alamak tu masuk dah, macam nak keluar ni, tak ada. Dia automatik je, dia keluarkan. Batuk, bersin dan seumpama dengannya. Tuan-tuan pernah tengok tak macam mana sel darah putih menghapuskan bakteria dalam darah? Masuk bakteria, tengok sel darah putih, guru datang. Terus mati bakteria tu, darah putih. Sebab itulah orang yang rendah sel platelet darah putih dia membahaya kesihatan dia. Sistem-sistem ni semua, tuan-tuan, ni panggil dalil itqan. Sangat tepat, sangat canggih sistem dia tu, tak mungkin dia jadi dengan sendiri. Yang ni Allah Ta'ala kata, tengok dalam Quran dan surah Tabarakalladzi tu. Kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? As'al mulk. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu takkan nampak ada flaws, kecacatan pada ciptaan Allah. Farji'il basar, kamu tengok sekali lagi penglihatan kamu pada ciptaan manusia, pada ciptaan binatang, pada ciptaan langit. Hal tara min futur, ada tak sistem yang tak bagus? Thumma rji'il basara karratain, dan tengok sekali lagi. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a, nescaya kamu akan stres, tak boleh jumpa kat mana kecacatan ni. Wa huwa hasir, dalam keadaan letih, menyesal. Ini dalil yang kedua, dia panggil itqan. Dalil ketiga dia panggil dalil al-inayah. Al-inayah ni apa? Dalil inayah ni, kalau kita tengok, Allah Ta'ala ciptakan alam ni, ciptakan kita, hatta kita sekalipun, semua makhluk-makhluk ni semua dia membantu kita untuk hidup. Macam mana tu, Ustaz? Okey. Dalam badan kita ada apa? Ada jantung, ada darah, ada paru-paru. Dan untuk kita hidup, kita kena apa? Kita kena bernafas, terus bernafas. Untuk kita terus bernafas, kita kena ada jantung yang mengepam darah supaya jantung kita boleh bergerak. Dan untuk jantung boleh kekal mengepam darah, kita kena ada makanan, energi. Betul tak? Dan bila ada energi, kita ada makanan. Makanan ambil dari mana? Daripada binatang. Dan badan kita perlu apa? Badan kita perlu protein, makan daging. Badan kita perlukan vitamin, makan sayur. Badan kita perlukan vitamin D, perlukan cahaya. Badan kita perlukan zat-zat lain, kalsium apa semua, makan. Seolah-olah yang menciptakan matahari itu, dia tahu inilah Tuhan yang sama menciptakan jantung manusia. Sebab apa? Sebab matahari ni pula tak boleh terdapat beberapa jarak, berapa darjah. Dia akan terlampau panas, tak boleh terlampau jauh, tak cukup nanti bilangan vitamin C yang diperlukan, vitamin D yang diperlukan. Waktu kata para pakar kesihatan, kita duduk bawah matahari pada waktu pagi selama 20 minit dah cukup lah
10,000 IU daripada vitamin D yang diperlukan untuk badan kita. Sebab tu Nabi SAW dia akan berzikir sampai hasna, sampai matahari tu terang, supaya dapat cahaya matahari pagi yang sihat. Masya Allah. Sunnah Nabi SAW hasna. Lepas tu Nabi kata, inna barakata ummati fi bukuriha, diberkati umatku kalau dia keluar kerja pagi-pagi, dapat 10,000 IU vitamin D, yang kebanyakan budak-budak sekarang tak cukup buat duduk terperap dalam bilik, tengah hari baru keluar, dia tidur kan hari hujung minggu. Nah, barakallahu fik. Patah balik, maksudnya Tuhan yang cipta tu Tuhan yang sama. Itu dalil inayah, iaitu Allah Ta'ala memberikan perhatian pada setiap sudut keciptaan kita ni. Ada je makhluk lain yang serve kita untuk kita gunakan. Lepas tu kita tengok alam ni semua ada ubat-ubat. Hang sakit perut, ada selalu kena gastrik, makan vinegar, makan turmeric, makan apa tu, kita orang tak tahu lah. Yang alami. Tuan-tuan kalau tuan-tuan ada selalu sakit-sakit perut, minum air pagi-pagi, spirulina, jangan spirulina. Apa tu? Kunyit dengan cuka apple, campur letak minum kosong, tak madu. Alami, jadi. Lepas tu sekarang orang jual turmeric tea lah, apa benda orang jual. Lepas tu sekarang ni moringa. Dulu depan rumah kita, atuk nenek kita penuh moringa. Sekarang ni kata, moringa ni bagus, jual satu botol 40 biji RM36. Pada setiap alam ni ada yang serve kita. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang telah ciptakan kamu segala apa yang ada di muka bumi ni. Maksudnya semua benda di muka bumi ni untuk serve kita. Cuma kita kena mengaji je, mana yang diguna untuk ini, mana guna untuk ni. Itu dalil al-inah, ya, bukti bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Yang keempat dalil apa tu? At-taskhir. Dan taskhir ni maksudnya ialah semua di alam ini berjalan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua alam ini bergerak dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Betul tak? Sampai kita boleh buat kalender matahari terbit berapa, betul tak? Syuruk berapa ah? Oh, hari ni berapa bulan? 8 hari bulan. Syuruk 7:03 contohnya. Tepat pula tu. Kenapa boleh kira dengan tepat? Sebab alam ni bergerak dengan sistem dia yang tepat. Sampai 1 minit pun tepat. Badan kita ni, kenapa doktor boleh bagi kita ubat? Boleh buat diagnosis. Sebab badan kita ni ada sistem yang tepat. Kalau suhu naik 40 darjah Celsius, maksudnya dia demam. Apakah dia penyakit denggi? Denggi ni dia ada simptom-simptom. Keluar merah-merah, darah dia suhu 40 darjah Celsius, akan sekian. Tepat tak? Boleh tak apply pada semua orang? Apply semua. Maksudnya alam ni bergerak dengan sistem dia. Bergeraknya sesuatu dengan sistem yang teratur, adakah kemungkinan dia chaos? Tak mungkin. Sebab tu kata para ulama, ini dalil yang keempat bahawa alam ni Allah Ta'ala cipta. Semua benda ada sistem. Pertumbuhan pokok, waktu orang belajar perhutanan, macam mana pokok ni tumbuh, macam mana pokok ni macam nak sihatkan pokok, yang kawan-kawan kita yang kerja kat frame apa semua tu, yang belajar doktor pula, yang belajar ekonomi, yang belajar perikanan pula, pada musim tertentu ikan keluar, macam nak lahir, nak beranakkan telur ikan dengan baik, apa semua macam-macam. Hatta pilot sekalipun pula kita. Pilot kata. Maksudnya kapal naik macam mana, kapal terbang naik macam mana, sistem dia macam mana, laut macam mana, yang buat kapal pula, yang buat kereta api pula, sistem dia dah ada dah. Kelajuan dia macam mana, inersia tak inersianya. Ini semua adalah menunjukkan bahawa alam ni ada pencipta. Sebab tak mungkin ada sistem yang sangat tepat ni kalau dia terjadi dengan sendiri. Yang terakhir sekali dalil talazum. Dalam keadaan setiap makhluk ni tepat dengan sistem dia, dia ngam pula dengan yang satu sama lain.
Sistem matahari sesuai dengan sistem manusia. Sistem manusia sesuai dengan sistem pokok. Sistem pokok sesuai pula dengan sistem laut. Sistem laut sesuai pula dengan sistem udara. Tidak ada pertembungan. Cuba kalau kita lah tuan-tuan, setiap orang kita ni buat sistem jalan raya masing-masing. Mampus jalan raya kita. Entah pukang. Sistem kereta api macam mana? Cuba bantai semua buat. Negeri Perak sistem kereta api lain, Johor kereta api lain, Melaka kereta api lain. Mampus kita bergaduh. Jadi talazum maksudnya dalam keadaan ada berjuta-juta spesies dalam alam ni, semuanya boleh hidup dalam keadaan harmoni, kebersamaan. Hutan tu cantik je, manusia yang dirosakkan. Betul tak? Betul tak? Ada zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surah Rum. Munculnya kerosakan di muka bumi ni kerana tangan-tangan manusia. Bukan, harimau tak pernah rosakkan alam. Singa tu tak pernah rosak. Walaupun dia makan daging, dia pergi kerja nampak macam jahat lah, singa tu pergi bunuh. Tapi dia tak pernah rosakkan alam. Dia tak pernah pula tamak. Dia pernah tengok tak singa obes? Tak pernah. Sebab dia makan ikut sistem dia. Tak maaf lah sebut saya obes. Jadi orang gemuk dia kutuk orang gemuk. Dia ikut kaedah dia macam tu. Kita tengok tak kambing LGBT ke pernah tengok? Tak pernah. Tengok asyik duduk kandang jantan-jantan kan. Asyik jantan-jantan kandang tak ada betina pun, tiba-tiba syok bantai kawan juga. Mana ada. Tapi cuba kalau lelaki sama lelaki duduk sekali lama-lama. Oh, Ustaz, Allah musta'an. Dalam keadaan kamu kata nafsu kebinatangan kamu ni. Padahal binatang tak pernah jadi LGBT. Barakallahu fikum. Sistem dia talazum. Para ulama' dia bincang 5 benda ni, tuan-tuan, sampai 1 jilid. Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ada 1 jilid khas pasal ni. Kalau kita nak huraikan ni, mungkin ambil lagi berbulan-bulan lagi kuliah kita ni untuk habis. Okay? Tapi itu yang paling basic sebenarnya. Kemudian naik pula biriman kita pada Allah bahawa bila tahu dah alam itu susun dengan cantik, sistem dia semua, maka siapakah yang mengaturnya? Itulah dia ar-rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pentadbir mutlak alam. Ini rububiyah. Apa dia? Iman pada Allah kedua, rububiyah apa dia? Iaitu Allah Ta'ala pencipta, pemilik, al-malik, Masya Allah, dan pentadbir, al-mudabbir, mutlak alam. Lepas tu asma'. Dan kita tahu Allah Ta'ala ni mampu mencipta, mentadbir, memiliki alam yang berjuta-juta spesies yang begitu luas ni. Mestilah dia mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna dan nama-nama yang maha indah. Tak mungkinlah kalau kita kata orang tu dia mampu mentadbir. Kalau kita kata dia ni memimpin negara China maju dia, kita kata dia ni pemimpin yang hebat, bagus, bijak, sekian dan sekian. Maka dia kata Allah SWT memimpin alam ini sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, mestilah dia mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna dan nama-nama yang maha indah. Lalu bila tahu dah dia ni mempunyai nama-nama yang maha indah, maka kita pun beribadahlah kepadanya. Uluhiyah iaitu beribadah hanya kepada Allah. Ini kemuncak dia. Kemuncak seorang mukmin ialah menjadi hamba Allah. Merealisasikan, mentahqiqkan, saya boleh bahasa Arab, mentahqiqkan al-ubudiyah, ubudiyah hanya pada Allah. Saya gunakan mentahqiqkan ubudiyah. Maksud mentahqiqkan ubudiyah? Tahqiq maksudnya merealisasikan. To realize, bukan realize sedar, untuk mentahqiqkan, menjadikan terjadi betul-betul. Apa bahasa Melayu dia? Mentahqiq maksudnya menjadikan, bagi benda itu jadi betul-betul. Merealisasikanlah. Kan? Saya kata saya nak benda tempat ni maju. Jadi saya merealisasi, saya mentahqiqkan tujuan saya. Mentahqiqkan apa? Al-ubudiyah. Ubudiyah apa dia?
perhambaan pada Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW ialah satu-satunya jiwa yang telah mentahqiqkan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar penghambaan. Kita akan tengok nanti buku kita nanti. Mentahqiqkan al-ubudiyata lillah. Itu kemuncak kita mengaji tauhid. Makin jadi hamba Allah Ta'ala, dia akan makin menjadi hamba Allah Ta'ala yang patuh, tunduk, cinta padanya. Bukannya kemuncaknya bersatu dengan Allah. Tengok orang mengaji akidah dengan kesian, tarik sini ya. Orang mengaji cara bid'ah. Kemuncak dia jadi apa? Bersatu dengan Allah. Melebur dengan Allah. Melebur dalam Allah. Melebur, fana. Fana tu lebur lah. Lebur dalam Allah. Kita nak jadi fana. Kemuncak dia apa? Jadi gila. Majzub. Dia bagi majzub. Majzub tu kita wali majzub, kan? Tahu wali majzub? Majzub daripada kataan jazabah. Jazabah telah ditarik akalnya sebab akalnya telah melebur dalam kecintaan kepada Allah. Tengok kat Indonesia tu, Tok Wali dia pakai baju separuh bogel, dia seokok guru. Tapi orang cuma orang tutup kain dia, sebab dia pakai kain, so dia duduk macam ni. Terangkatlah nampak kemaluan ni, orang tutup dengan kain. Dia selak kain tu. Bila orang kutuk dia, ini wali majzub ni sebab apa jadi gila ni? Sebab dia telah fana dalam Allah Ta'ala. Fana saya tu bukan fana Allah Ta'ala, dia tengah hisap apa agaknya. Hisap bong ke apa. Terus majzub akal ni, dia angkat akal. Macam mana saya sebut ni? Saya bukan nak kutuk tapi adakah hakikat? Masa saya sekolah tu, 4 kali 5, saya suka baca buku wali. Syok betul buku wali ni. Masa aku nak jadi macam tu lah. Nak jadi macam tu. Kan? Tapi rupanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya bila kita mengaji kata, adakah kita nak semua orang Islam macam tu kemuncak? Gila je orang perang. Dia Imam Syafi'i. Kan? Semua tak betul dia semua. Sebab apa tak betul ni? Mengaji akidah tinggi. Sebab tu lah, pernah dengar tak orang kata, kita ni tak mengaji akidah tak tinggi-tinggi sangat, nanti gila isim. Ya, sebab kau mengaji akidah tak betul. Mengaji akidah yang betul, dia akan tahqiqkan ubudiyah, makin kuat menangis. Bukan menangis sebab kalah apa ke, bukan. Boleh sepak kalah Pening lawan Kedah, bukan. Dia menangis sebab apa? Menangis sebab takutkan Allah Ta'ala. Makin kuat dia punya qiyamul lail, makin kuat azkar, zikir dia, makin baik hubungan dengan, sebab dia mentahqiqkan ubudiyah. Lepas tu Nabi SAW datang sekelompok orang sahabat jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa anta khairuna wa ibnu khairina. Ya Rasulullah, engkaulah anak yang terbaik di kalangan anak-anak yang terbaik. Engkaulah tuan yang terbaik di kalangan tuan-tuan yang terbaik. Tiada yang terbaik melainkan engkau, hai Muhammad. Nabi kata apa? Qulu biqaulikum. Kamu ni cakaplah apa kamu nak cakap. Wala yastajriyannakum syaitan. Tapi jangan syaitan menipu kamu, menghasut kamu, menyesatkan kamu. Ucapkanlah, dan aku ni tidak suka. Wa ana akrahu an tunzilani manzilatan lam anzalani Allah. Aku tak suka kamu suruh letakkan aku satu kedudukan yang Allah Ta'ala tak pernah letakkan aku dengan kedudukan tersebut. Maka ucapkanlah ana abdu wa rasul. Para ulama dalam kitab Fathul Majid dibincang, kenapa dalam hadis selalu sebut abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu. Kenapa sebut hamba dulu baru sebut rasul? Bukankah rasul tu lagi besar kedudukannya daripada hamba? Kan? Kalau kita nak letak profesor, doktor ke doktor profesor? Profesor, doktor, ustaz, baru ustaz. Kan? Datuk dulu ke baru profesor? Datuk dulu, Malaysia. Datuk, doktor. Datuk, profesor, doktor, ustaz, al-fadhil fulan. Kalau mesti kita ikut ustaz yang paling besar, betul tak? Okey. Kenapa Nabi Muhammad SAW dia sebut abduhu wa rasuluh, sedangkan rasul lagi besar daripada hamba? Rupa-rupanya tidak sebegitu, tuan-tuan.
mentahqiqkan ubudiyah itu adalah sebesar-besar kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Mentahqiqkan ubudiyah itulah sebesar-besar. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketiga-tiga kedudukan yang takkan tercapai oleh mana-mana makhluk yang lain, Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan gelaran hamba. Ketika dapat wahyu, Allah Ta'ala panggil dia hamba. Ketika naik Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad dengan gelaran hamba. Dan kita mula-mula berdakwah, mengajak orang kepada tauhid, itu Allah Ta'ala panggil dengan hamba. Yang ni semua ada dalam Al-Quran, surah Al-Isra'. Dapat wahyu dulu. Alhamdulillahilladzi, surah Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Nampak? Dia kata segala puji bagi Allah yang menurunkan ke atas rasulnya. Tak. Atau segala puji bagi Allah telah menurunkan ke atas nabinya. Tidak. Atau segala puji bagi Allah telah menurunkan ke atas Muhammad. Tidak. Tapi dipanggil apa? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ke atas hamba-Nya. Satu. Yang kedua, Isra' Mi'raj. Adakah manusia lain pernah Isra' Mi'raj? Tak ada. Betul Allah subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Tak kata menjalankan rasulnya. Abdi, hamba-Nya. Yang ketiga, dalam surah Jin, Allah Ta'ala sebut ketika berdakwah, apakah kedudukan yang paling bagus daripada seorang yang ajak kepada agama Allah? Maka Allah Ta'ala kata wa annahu lamma qama abdullah yad'uh. Dan ketika hamba Allah Ta'ala itu berdiri mengajak manusia kepadanya, masa di Bukit Safa tu, kadu yakununa alaihi libla, hampir-hampir, dan dua tafsiran, hampir-hampir semua nak menyerang Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tetap tegar ajak kepada tauhid. 3 makam terbesar seorang Nabi Allah Ta'ala panggil dengan gelaran hamba. Saudara tuan-tuan, barakallahu fikum, ini ahli sunnah. Ahli sunnah bila dengar ayat-ayat ni, bila dengar Isra' Mi'raj, dia lagi nak mentahqiqkan ubudiyah. Ahli bid'ah bila dengar Isra' Mi'raj, ambil selipar atas kepala. Kan? Ahli sunnah bila dengar masa Isra' Mi'raj, makin nak tahqiqkan ubudiyah. Aku nak naiknya martabat aku di sisi Allah Ta'ala dengan aku merealisasikan perhambaanku kepada Allah Ta'ala. Dan merealisasikan perhambaan tu dengan ilmu yang sahih, dengan yang sahih dan amal yang salih. Al-ilmu sahih wal amal salih huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan dia telah menghantarkan rasulnya dengan huda, petunjuk, wa dinil haqq, agama yang benar. Al-huda, al-ilmu sahih, wa dinil haqq, al-amalus wal amal salih. Faham tak mengenal Allah ni? Jadi ini syarah tajuk bab Musa 70. Jadi dah tahulah mengenal Allah tu apa? Mengenal Allah pada keempat-empat ni dan beriman kepadanya. Kata Syekh, bismillahirrahmanirrahim. Baru nak masuk kitab Bismillahirrahmanirrahim. Penulis mulakan dengan bismillah. Kenapa? Jadi tuan-tuan kena cekap huraian ni. Kenapa penulis dengan bismillah? Satu, nak tiru Al-Quran. Sebab Al-Quran mula dengan bismillah. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Nabi bila hantar surat, Nabi mulakan surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, dan ada hadis Nabi SAW walaupun hadis dhaif, iaitu setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia itu tertarik barakahnya, mashubul barakah, akan ditariklah barakahnya. Yang keempat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mulakan, suruh kita mulakan. Ini kata Imam Al-Bukhari, kalau berjimat pun kena baca bismillah. Takkanlah baca kitab tak baca bismillah. Betul tak? Bila kita berjimat, kita baca apa? Baca doa kan? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, baca doa. Jadi Imam Al-Bukhari dia pandang hadis baca bismillah tadi dhaif, tapi dia bawa, kalau tuan narik buka dalam kitab wudu dalam Sahih Bukhari, kitab wudu, dalam bab berwudu tu Imam Bukhari bawa hadis baca doa ketika jima'. Oi, apa hal pula? Imam Bukhari nak bagi tahu bahawa kalau nak berjima' pun hang baca doa, baca bismillah, takkanlah ambil wudu.
Tak baca bismillah. Dan contohlah juga menulis ni dengan baca bismillah. Dan bismillah ni maksudnya apa? Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat itu ayat tergantung. Ayat tergantung. Dia bukan ayat lengkap tuan-tuan, bismillah ni. Kalau saya kata kat tuan-tuan, dengan awaza putih yang cantik. Ni kata bunyi dengan kereta awaza putih lagi cantik. Bila saya berhenti kat situ. Ayat tu lengkap atau tak lengkap? Dia kata, iyalah Ustaz, dengan kereta awaza putih, awaza yang putih lagi cantik. Apa dia? Habiskan ayat tu Ustaz. Saya datang. Saya pergi masjid. Saya pergi kuliah. Saya pergi ke pasar. Baru tak ayat tu lengkap, betul tak? Okey, saya balik. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lengkap tak lengkap? Tak lengkap. Tak lengkap. Siapa yang lengkapkan dia? Kita lah lengkap kita. Kita lengkapkan. Macam mana Ustaz? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, saya baca buku. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya makan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya belajar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, saya masuk rumah. Memang sengaja dibiarkan tergantung. Supaya apa? Supaya boleh dipakai dalam semua situasi-situasi yang kita lakukan, yang baik yang kita lakukan. Ini kata para ulama, takdirnya itu sengaja dihazafkan. Saya belajar bahasa Arab ada takdir kan. Takdir ni dihazafkan supaya apa? Supaya sesuai dengan setiap situasi yang baik yang kita gunakan. Kalau ayat itu tergantung. Sebab bila ada huruf jar majrur, mesti ada muta'alliqnya pada perbuatan. Betul tak? Jangan anggap ni belajar bahasa Arab tu. Bila jar majrur mesti ada muta'alliq, betul tak? Dan muta'alliq ni mesti perbuatan kan. Bismillahirrahmanirrahim, mana muta'alliq dia? Tak ada perbuatan kan. Mana fi'il? Tak ada fi'il kat situ. Orang lelaki dia malah belajar bahasa Arab, mesti dia senyap, dia senyum je. Orang muslimat boleh jawab muta'alliq tak muta'alliq. Canggih, mantap. Kan? Orang lelaki susah lah Ustaz. Tapi buat bergaduh dengan ahli bid'ah, lelaki dulu. Kan? Dia cerita lain. Jadi muta'alliq. Bila huruf jar mesti muta'alliq, betul tak? Ada muta'alliq. Saya menulis dengan pen. Saya datang dengan bas. Jar majrur. Saya duduk dalam rumah, fi huruf jar majrur. Saya buat ini kerana Allah, lillah, ada fi'il, ada muta'alliqnya. Jadi bismillah ni mana muta'alliqnya? Apa dia nak gantung pada apa? Dengan nama Allah gantung dengan apa? Dia gantungkan dengan dihazafkan, iaitu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, fi'il yang kita nak lakukan. Dah faham bismillah? Barakallahu fik. Naam, hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyata ghairi taraktuhu wa syirkah. Syekh mulakan dengan hadis tauhid, iaitu daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa? Sahabat Nabi. Siapa nama sebenar dia? Al-A'raj bin Sakhar. Al-A'raj bin Sakhar ialah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata Imam Al-Bukhari itu lemah. Kata Syekh kami kebanyakannya pendapat kata Abdurrahman bin Sakhar ni tak kuat. Nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Tapi ni khilaf lah. Kenapa ni khilaf? Sebab dia ni famous dengan kunyahnya tapi tak terkenal dengan namanya. Macam orang nama Awi. Siapa nama sebenar Awi? Tahu? Siapa nama sebenar Nilofa? Nur Nilofa? Tahu kata, Masya Allah. Siapa nama sebenar Fazura? Jangan lah. Tak tahu kan? Nama sebenar Hulk Hogan, tahu? Sebab dia famous dengan dia famous dengan gelaran sampai orang lupa dia punya nama sebenar. Macam orang kampung kita lah, kan? Ada satu orang kampung sebelah kampung, nama dia orang panggil Cibet namanya. Orang tak lupa, Cibet apa nama sebenar? Cibet orang tak tahu nama sebenarnya. Saya sekolah yang ni saya tahulah Haji Abang Mahani bin Haji apalah sekian-sekian. Tapi yang tak tahu panggil. Macam juga Abu Hurairah, dia famous dengan gelaran Abu Hurairah sampai ulama khilaf 30 nama dia.
30 khilaf. Dan pendapat yang kuatnya Imam Al-Bukhari kata nama dia Abdullah bin Amr. Bila Abu Hurairah masuk Islam, tuan-tuan? Bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijrah. Lepas Nabi balik dari perjanjian Hudaibiyah. Dia dengan Nabi berapa tahun? 4 tahun, tuan-tuan. Tapi dialah orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Bila orang tanya pada dia, orang macam kritik dia lah, biasalah kan, Abu Hurairah, kata Abu Hurairah banyak sangat riwayat. Mana dia dapat ni? Orang bertikaikan dia. Abu Hurairah kata, kamu tahu tak aku ni macam mana aku belajar hadis? Dia kata, inni kuntu ahfadul hadis ala shib'i batni. Dia kata, aku dulu hafal hadis dalam keadaan aku kelaparan, tak makan. Abu Hurairah tak kerja, tuan-tuan. Dia hanya orang bagi apa itu je dia makan, atau dia buat kerja sikit-sikit je, dan kemudian bakinya dia mengkaji hadis, belajar hadis. Macam Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani kan dia tukang jam. Berapa hari dia buka kedai baca kisirah? Berapa hari dia buka kedai? 3 hari dia buka kedai, tuan-tuan. Kedai jam dia. Kenapa dia buka kedai 3 hari je? Sekadar dapat rezeki sikit untuk makan. Baki lagi 4 hari tu dia pergi ke perpustakaan di Damsyik. Dialah yang buka sampai tutup, dia duduk kat dalam perpustakaan tu. Sebab apa? Sebab mengkaji hadis Nabi. Dan tahu tak, Syekh Albani jemput orang kahwin pakai apa? Pakai kertas-kertas yang jumpa tepi-tepi jalan tu. Dia potong cantik-cantik, dia jemput orang datang ke kahwin dia. Sebab miskin dia, Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kad kita pun dah RM5 satu. Tempah kat Indonesia pula tu. Wangi lagi. Syekh dia rumpul-rumpul. Orang dapat sekali buang, kan? Tak maaf lah, termasuklah saya yang cakap pun, kan? Nak buat macam mana? Syekh Albani rahimahullah. Lepas tu kita kata, Abu Hurairah ni pemalas tak kerja. Bukan. Dia bagi seluruh jiwanya kerana hadis Nabi SAW. Sampaikan dia pernah ikut Nabi SAW. Setiap gerakan Nabi semenjak dia masuk Islam, dia ikut Nabi, hafal hadis Nabi SAW. Sehingga bila Nabi offer, siapa man ya'khuduni hadzal hadis, siapa nak ambil aku hadis ni, Abu Hurairah kata, Nabi kata, memang aku dah sangka dah engkau, wahai Abu Hurairah, engkau lah orang paling bersemangat sekali. Bila Nabi tanya lagi, siapakah dia orang yang dia kata, siapakah orang yang paling berbahagia sekali dengan syafaatku akhirat kelak? Nabi tanya, Abu Hurairah angkat dulu. Dia kata, memang aku dah teka dah engkau Abu Hurairah, engkau akan jawab dulu kerana engkau lah orang yang sangat memberikan perhatian kepada hadis Nabi SAW. Waktu Abu Hurairah dia hafal 5,630 lebih hadis daripada Nabi SAW. Dia sahabat yang paling banyak. Sahabat yang kedua hafal 2,800, separuh daripada dia. Dia hafal hadis Nabi SAW. Itu kita kata kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah sekali dia punya lapar, mengesut dia macam ni, terlipat badannya, sampai orang ingat dia ni kena rasuk jin, orang gastrik, rasuk jin, sampai orang pijak dia, jampi dia, ruqyahkan dia, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Orang kata, aku bukan kena jin lah, aku sakit perut, dia lapar sangat. Kerana menghafal hadis Nabi SAW, mengkaji hadis. Miskin, tuan-tuan, masa dia muda, dia kerja, dia dah ambil upah angkat barang orang. Bila naik unta kan tinggi, ambil upah tolong pas barang. Berapa sen dia dapat? Dahulu dia pernah bekerja dengan seorang wanita, kerja dia angkat barang. Lepas tu bila Rasulullah wafat, dia jadi qadi. Lepas jadi qadi, ekonomi dia makin bagus. Dia kahwin perempuan yang dulu jadi kuli pada perempuan tadi. Baik, kenapa saya cerita ni, tuan-tuan? Anak kita yang sedang mengaji agama, memang kita nampak apalah masa depan dia ni, nak jadi apa lah, tak? Kalau belajar doktor, gaji 30,000 sekali operate orang, tak? Kan, jadi pilot bawa kapal terbang 40,000, 30,000. Nak ngaji hadis ni apa, nak kerja apa? Nah, tuan-tuan, wallahi la yughzikallahu abada. Sesungguhnya Allah Ta'ala takkan mempersiakan engkau. Datang seorang tabi'in, datang jumpa dengan Abu Darda. Abu Darda kata, kenapa kau datang jumpa aku jauh-jauh ni? Dia kata, aku datang atlubal hadis, untuk mengaji hadis. Dia kata, bukan kau nak kuti hutang? Bukan. Bukan kau ada hajat pada saudaramu? Tidak. Dia kata, marhaban li talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, fa innal malaikata la tad'u ajniyati hal talibil ilmi radbi bima sana'. Sungguhnya malaikat itu memayungkan sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana redha dengan orang yang menuntut ilmu ni. Wallahi la yughzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tak akan sisihkan engkau.
Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa innallaha yarfa'ul balaa min hadhihi al-ummah li rihlatil ahlul hadis fi talabil hadis. Sesungguhnya Allah Taala mengangkat balak daripada umat ini kerana perjalanannya orang berjalan sana sini untuk mencari hadis. Jadi moga-moga kita termasuklah di kalangan orang tu yang berjalan berjauh-jauh ni kan, petang-petang ni. Best lagi kalau pergi makan malam dengan keluarga, jalan kat Tesco, apa lagi 6.30 Tesco lagi kan, apa lagi seronok. Tapi duduk kuliah ni sakit pinggang, duduk atas lantai kan. Moga-moga Allah Ta'ala balaslah jasa tuan-tuan sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Apa takrif hadis qudsi? Sebahagian yang kata hadis qudsi ni ialah lafaznya daripada Allah, makna daripada Allah, tapi lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini takrifan yang kurang tepat. Sebenarnya hadis qudsi ni lafaz dan maknanya daripada Allah, cuma dia bukan Quran. Habis cerita. Sebab kalau makna ni daripada Allah, lafaz daripada Nabi, itu hadis Nabi. Semua hadis Nabi itu wahyu, betul tak? Nabi kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah Ta'ala takkan cakap daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun. Wahyu. Yuha. Nabi kata pada Abdullah bin Amr al-As, bila Abdullah bin Amr al-As salin semua ucapan Nabi SAW, lalu ada sebagian orang pertikaikan, kenapa kamu salin semua benda pada Nabi sedangkan Nabi ni manusia? Ada waktu Nabi suka, ada waktu Nabi buat lawak, ada waktu Nabi sedih. Nabi manusia. Lalu dia pun datang jumpa Nabi SAW, mengadu hal ini. Ya Rasulullah, aku salin semua benda daripada engkau ya Rasulullah, tapi ada orang duk pertikaikan aku. Sebab dia kata engkau ni manusia, ada juga benda yang kau buat sebagai manusia. Jadi perlukah aku nak tulis semua benda? Maka Nabi berubah wajah Nabi. Nabi kata, ya Amr, uktub, wahai Amr, tulis semua benda daripada aku. Fa innahu la yakhruju min hadzal fami illa al-haqq. Sebenarnya tak keluar daripada mulutku melainkan semuanya benda yang benar-benar belaka. Wahyu belaka. Jadi hadis kursi maksudnya apa? Lafaz daripada Allah, makna daripada Allah, cuma dia bukan Al-Quran. Kenapa penting cuma dia bukan Quran? Sebab dia tak boleh baca dalam solat kan. Waladdallin amin. Qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairihi taraktuhu wa syirkahu. Batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Tapi saya nak cerita ni berkenaan dengan baca hadis dalam solat ni. Ada satu ulama saya nak cerita dekat kuliah dekat Baitur Rahmah dulu. Seorang sahabat namanya, seorang ulama hadis namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, guru pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di Mekah. Sufyan bin Uyainah ni semenjak kecil, dia macam umur macam anak tu, dia dah start mengaji hadis. Dah start ambil riwayat. Sampai dia pergi belajar hadis tu dalam keadaan muka dia berbedak putih ni Siap ada bunga kecil dekat tepi ni. Kakak dia letakkan. Datang kuliah hadis macam ni, datang bawa buku. Datang kepada majlis Syu'bah bin Hajjaj Abul Bistam, meninggal tahun 160 Hijriah. Yusuf bin Uyainah meninggal, dia lahir tahun 100 lebih Hijriah dan meninggal tahun 196 Hijriah, 197 Hijriah. Dia masih dia baby ni, masih dia kecil-kecil, umur 5 tahun datang kuliah. Siapa orang kata, ya Syu'bah, kenapa bawa ni budak kecil ni? Dia kata, sabar, jangan kamu nak kritik, dia kata. Soalnya kamu akan lihat nanti pada anak ni apa kelebihan dia. Dan Sufyan bin Uyainah jadi ahlul hadis yang paling hebat sekali. Punyalah dia ni semangat nak hafal hadis. Dia akan ulang hadis. Qala sampai 200 kali satu hadis. Dia kata, adakah kamu menyangka aku senang nak hafal hadis? Aku mengulang satu hadis 200 kali, dia kata. Paling kurang. Kita baru 7 kali hafal huwa huma hum dah give up. Baru 7 kali ulang. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Dah give up lah. Ini 200 kali. Hu senang. Huwa huma hum susah. Kalau ho senang memang. Lepas tu tarikat nak hidup senang. Lepas tu ingat Syekh Mandili kata apa? Kamu duk kata kami ni kaum muda, hampa kaum muda. Syekh Mandili yang mengajar kat Masjidil Haram dulu, meninggal rahimahullahu ta'ala. Patah balik cerita tadi, Sufyan ni kuat sangat mengulang hadis. Pernah sekali orang tolak jadi imam.
Allahu akbar. Qala hadatsana dia ulang hadis. Orang belakang kata subhanallah, dia ingat dia salah sebut hadis. Qala hadatsana dia betulkan hadis dia. Subhanallah, qala hadatsana, aku silap baca riwayat ke ni. Qala hadatsana, orang boleh sedar dia tak baca Fatihah. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Baru dia baca alhamdulillah rabbil alamin. Punyalah dia punya apa? Kekhusyuk, kegilaan dia. Bukan kegilaan, maksudnya seronok dia hafal hadis Nabi SAW. Kita ni kena banyak, kan? Cara senangnya selalu dengar je. Ambil satu hadis, pasang kereta tu pergi kerja. Siapa kerja kat pulau, duduk kat seberang, setengah jam pergi, setengah jam balik. Setengah jam hadis, 1 minggu confirm hafal, tuan-tuan. Confirm hafal. Saya boleh betting kan, tuan-tuan. Lagu apa dulu, saya dulu lagu IT pun saya hafal. Kan, pakar IT, pakar ekonomi tu. Kan, IT agenda baru negara, Malaysia selangkah ke cyberjaya, teknologi hebat. Sebab apa kita hafal? Betul tak? Lagu Skibidi, kan? Hafal kita. Apa ya, seorang yang teliti. Hafal. Kenapa? Sebab selalu dengar saja. Kalau kita buat hadis Nabi, kita selalu dengar, insya-Allah kita akan hafal. Jadi kalau Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i anisyirk, aku bebas daripada segala sekutu. Yang ni terjemahan ni agak kurang halus lah terjemahannya. Perkataan aghna, tuan-tuan tahu tak kaya bahasa Arab maksudnya apa? Perkataan kaya dalam bahasa Arab, ghani. Ghani maksudnya kaya. Lepas tu nama orang Abdul Ghani, nama Allah. Datang ke orang Melayu jadi Abdul Ghani pula. Ini Ghani. Okey. Ghani ni kaya. Dia perlu perkataan aghna. Aghna ni bila dia kaya, dia perlukan orang lain tak? Tak. Maksudnya kaya apa? Nak minta ke orang, tak ada. Jadi perkataan aghna, aku ialah yang paling kaya, iaitu tidak memerlukan kepada mana-mana bentuk persekutuan. Ada aghna syuraka. Aku tak perlu pada mana-mana partner, sebab aku dia buat sendiri. Kita nak berniaga kena ada partner kadang-kadang. Susah nak buat sendiri, tak boleh. Minta tolong bini kita, nak berniaga nasi lemak, nak masak sama. Tak boleh buat sendiri punya. Jadi Allah Ta'ala ni aghna syuraka. Aku ialah paling tak perlukan apa-apa partnership. Anisyirk, daripada mana-mana partnership. Maksudnya aku ialah paling kaya. Jadi aghna, yang paling kaya, iaitu yang paling tidak memerlukan apa-apa partner. Okey. Allah Ta'ala ni tak perlukan partner dari segi apa, tuan-tuan? Iaitu pada yang ni tadi. Pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada asma' dan sifatnya. Tak ada partner. Allah Ta'ala tak perlu partner untuk mentadbir alam. Tak perlu pula Allah Ta'ala nak lantik. Macam kata penyokong-penyokong tarekat kata apa? Allah Ta'ala ada wali-wali kutub di muka bumi ini yang dia lantik untuk mentadbir alam. Perlu ke Allah Ta'ala? Tak perlu. Buka Al-Quran. Ada Al-Quran tak dalam handphone? Ada, mari kita buka ayat tu. Kita habis berapa kuliah kita? 6.30. Allah dah 40 dah. Kita ambil satu ayat je, insya-Allah kita akan stop. Nabi sebut astaghfirullahalazim nazila ma lahu fihi ma min syai'in lahu minhum min zahir. Ma lahu min zahir. Buka surah Sabah, muka surat 430. Buka surah Sabah, muka surat 430, ayat bawah sekali. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Nampak tak ayat tu? Surat 430, ayat bawah sekali, ayat 22. Kata Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'u, kamu serulah, kamu berdoalah.
kepada yang kamu dakwa dia itu Tuhan selain Allah Ta'ala. Apa kata Allah? La yamlikuna mithqala dzarrah. Tidak memiliki. Nampak tak? La yamlikuna mithqala dzarrah. Allah Ta'ala tak ada partner. Tak ada orang lain, makhluk lain yang ada partnership. Walaupun satu zarah sekalipun. Satu zarah ni apa? Satu semut yang paling kecil. Fis samal wala fil ard. Dan juga di muka bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Apa terjemahan dia? Dan tidak ada pun bagi Allah Ta'ala itu ada partnership dalam pemilikan keduanya. Nampak tak? Dan apa kata Allah Ta'ala? Wa ma lahu minhum min zahir. Pembantu pun tak perlu. Macam mana tarekat boleh kata Allah Ta'ala perlukan, Allah Ta'ala lantik wali-wali ni untuk tadbir alam pula? Tak perlu. Tak ustaz, diorang ni bukannya apa, diorang ni bagi syafaat. Baca ayat seterusnya pula. Apa kata Allah? Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adhinalah. Siapa yang minta dapat izin daripada Allah. Nanti syafaat pun dinafikan. Okey, pemilikan pun dinafikan. Partnership lagilah nafi. Pembantu pun nafi. Pemberi syafaat pun nafi. Jadi ayat ni kata para ulama, dia memotong akar-akar kesyirikan. Jadi nak baca ayat pemotong akar kesyirikan, baca ayat ni. Sebab apa? Sebab orang syirik. Dia kata sebab apa? Sebab dia mencipta alam. Tak ada makhluk yang ciptakan alam tak, yang melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak ada cipta melainkan Allah. Yang kedua, mereka ada memiliki alam ni. Tak, mereka tak memiliki walaupun satu zarah. Mereka ni ada partner dengan Allah. Mereka tak ada partner. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka ni pembantu Allah. Wa ma lahum minhum min zahir. Mereka ni boleh bagi syafaat. Tak, wala tanfa'u syafa'atu illa man adzinalah. Jadi semua akar-akar syirik tu dipotong. Betul Allah Ta'ala kata ana aghna syuraka'i anish syirk. Jadi bila tak ada partnership dalam penciptaan, pemilikan, pentadbiran dan penguasaan alam, maka bolehkah kita syirikkan pula dalam ibadat? Lagilah tak boleh. Sebab tu Allah, betul hadis bersambung, man amila amalan. Siapa yang melakukan suatu amalan. Satu amal dia, amalan umum. Saya belajar bahasa Arab, bila nakirah. Bila nakirah maksudnya dia tufidul umum, menunjukkan umum. Maksudnya apa saja amalan. Man amila, siapa yang buat satu amalan. Dan man tu mana apa bahasa Arab panggil? Ibu-ibu sekalian. Man ni istifham ke syartiyah? Pertanyaan. Adakah ni pertanyaan? Ya ni syartiyah. Man syartiyah. Mana siapa yang buat macam ni, balasan dia macam ni. Itu man syartiyah. Jadi barang siapa yang melakukan satu amal, man amila amalan. Dan kalau dia satu perkataan tu dia nakirah. Ini up sikit lah sebab dia belajar bahasa Arab. Dan jumlah yang datang lepas satu isim yang nakirah, jumlah itu sifat kepada isim yang nakirah tu. Barang siapa lakukan satu amalan, amalan tu apa sifat dia? Yang dia syirikkan Allah Ta'ala dalam amalan tersebut. Apa balasan dia? Taraktuhu, aku akan tinggalkan dia. Tinggal kat sini dua maksud. Satu, tinggal kat dunia, iaitu Allah Ta'ala tak akan terima amalan dia. Dan tinggalkan kat akhirat lagi teruk lah, iaitu Allah Ta'ala akan abaikan dia langsung. Lepas tu dalam hadis lain disebut, dia kata, pergilah kamu kepada orang yang kamu nak menunjuk dahulu dan mintalah pahala daripadanya. Kata saya datang ni, saya nak tuan-tuan semua suka kat saya. Ceramah bagusnya ustaz ni, best lah ustaz apa semua. Saya pun bangga. Aku ni ustaz yang best apa semua. Lepas tu akhirat nanti, Allah Ta'ala kata, Yunus, habis ambil pahala daripada kapten tu. Biar ambil pahala daripada bawahan tu. Ambil.
Pergi ambil balai-balai haji megat tu ambil. Tak ada lah. Tak ada. Kalau taraktuhu wa syirkahu, dan Allah akan tinggalkan perbuatan syiriknya. Hadis ini dalil bahawa siapa yang beramal amalan akhirat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mensyirikkan Allah. Dan syirikkan Allah dalam amalan ni terbahagi kepada dua. Satu syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar kalau ditujukan kepada selain Allah ibadah tersebut, dan syirik kecil kalau dilakukan bukan kerana Allah Ta'ala semata-mata. Lihat dua perkataan. Satu tuju, yang kedua kerana. Tuju ibadah kepada selain Allah, syirik akbar, yani kafir billahil azim. Kata Syekh Abdul Wahab dalam Risalah Usul Salasah, kata wa man sarafa syai'an li ghairillah, siapa yang memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah, faqad kafar. Dan ada dalilnya, tak sempatlah dan terlebih masa dah ni. Dan yang kedua, buat bukan kerana Allah. Tuju pada Allah, saya solat tuju pada Allah, lillahi ta'ala, tapi hati ada juga kehendak-kehendak lain. Yang ni syirik kecil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka cukuplah sekadar ni untuk kuliah hari ni. Hadis yang pertama je kita baca. InsyaAllah bi'inillahi ta'ala kita akan baca hadis-hadis yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.